Assalamualaikum. Hai. Okay, jadi malam ni akan bersama dengan Kak Aina dari Mathscash JDT. Okay, untuk malam ni akan nak sharekan mengenai tajuk indeks ataupun tajuk untuk PT3 lah. Okay, tingkatan 3 untuk bab 1. Untuk bab 1 tajuk indeks. Okay, so sementara sebelum akan nak start dulu tu, kita tunggu dulu yang lain-lain dulu untuk sharing-sharing dulu. Okay, lain-lain tolong sharekan dulu so kita boleh sampaikan manfaat ni kepada lebih ramai orang lagi. So sementara tu akak tunggu dulu untuk tambahkan orang lagi sekejap. Sekejap Okay, jadi adik-adik yang PT3 walaupun awak tak exam kita ditunda ataupun dibatalkan tu, jangan lupa, apa yang kita belajar sekarang ni tetap penting untuk next level. Okay, awak kata contohlah, akak nak bebel kejap sebelum start ni kan. Sementara tunggu ramai orang ni, so akak bebel dulu kejap. Okay, walaupun awak kata exam ni tak ada lah kak, PT3 tak ada, UPSR tak ada. Awak ingat awak nak UPSR dengan PT3 je, SPM awak tak ambil. Okay, untuk pengetahuan adik-adik, terutamanya subjek matematik lah. Tak payah nak kata subjek lain dulu. Sebab akak pun nak bebel pasal matematik hari ni kan. Okay, terutama untuk matematik, setiap apa yang kita belajar ni adalah bersangkut paut ataupun dia berkaitan untuk setiap level. Contohlah, awak kata UPSR kak, UPSR saya tak ada exam kak. Saya tak ada masalah kak. Saya boleh dengan bahagianya pergi kat tingkatan 1. Are you sure? Awak pasti? Awak jangan lupa, walaupun awak tak ada exam, tapi apa yang awak belajar sekarang tetap perlu dipraktikkan, tetap perlu diamalkan untuk waktu tingkatan 1. Contoh, kita ambil tajuk yang mudah je, pecahan. Awak agak-agak, kalau pecahan awak tak settle sekarang, form 1 dah terlepas. Tak adanya, sebab dia tetap bersangkut paut. Okay. Contohlah, kita tengok soalan indeks ni, tingkatan 3 Okay, akan nak kaitkan sikit. Okay, nampak? Soalan dekat nombor yang pertama je. Nombor yang pertama je nampak dekat sini. Kita ada bentuk pecahan dekat situ. Okay, kalau adik-adik tak settle lagi pecahan sekarang, agak-agak boleh settle tak yang kat sini? Takkan boleh. That's why apa-apa pun basic sangat penting adik-adik Okay, lain adik-adik dah share ke? Tolong akak share dulu. Sebarkan lagi pada ramai orang lagi. So, semua orang mendapatkan manfaat yang sama, okay? Okay. So, akak nampak. Hai. Ari Sudan. Wow, Ari Sudan ni daripada siang tadi akak nampak nama dia je kan. Terima kasih, tolong support. Terima kasih, good job. Okay, tolong sampaikan juga pada kawan-kawan. Biar kawan-kawan pun dapat juga apa yang awak dapat, okay? Hai Kak Azwa, Nur Azwa. Hai Kak Aina, okay, hai. Okay, ada lagi tak yang nak join? Tolong join dulu. Okay. Sekarang jam dah pukul 8.33. Okay, sementara tu akak bagi masa 2 minit lagi. 2 minit lagi untuk kita tunggu lagi adik-adik yang lain. So, boleh tengok-tengok dulu. Okay, kalau macam tiba-tiba nampak akak macam tersengit sikit kepala, boleh tengok sini balik. Itu kejap akak tengah tengok komen tu. Okay. Okay, boleh tolong sharekan lagi. Kita boleh sampaikan lagi, sebarkan lagi manfaat. Okay, sebelum masih lagi sementara nak menunggu tu lagi, nak tanya, dah join belum Telegram Mathscash JDT? Okay. Akak tunjukkan sikit dulu kita punya Telegram. Kejap Mathscash JDT. Okay, siang tadi pun kita ada share kan. Okay, kalau adik-adik tengok dekat sini, dia memang kita punya Telegram untuk daripada darjah 1 sampai tingkatan 5 kita akan sharekan soalan. Tak kisahlah pada matematik tambahan pun kita sharekan juga. So, kalau macam ada soalan, don't worry, boleh tanya, kita akan sharekan lagi. Okay, ini untuk Mathscash JDT. Okay, boleh tengok, okay, banyak yang kita dah sharekan lagi dekat sini. So, boleh ajak-ajak kawan untuk join lagi kita punya Telegram. Okay, so soalan-soalan contoh ni, soalan hari ni. Ini antara contoh soalan yang kita ada. Dah jawab belum? Belum jawab ke? Dah jawab tu. Okay, kalau yang belum jawab, tolong jawab. Okay, yang dah jawab, good job. Okay, yang belum jawab, okay, ini kita akan bagi soalan. Dan lepas tu kita akan bagi juga jawapannya apa. Dah siap, boleh cek lagi. Senang kan? Okay. So, akak tengok pun dah 8.35. Jadi, akan nak start dulu kelas hari ni. Okay, Kak, hai Siti Yusra.
Hai, terlalu zoom. Allahu Akbar. Kenapa? Okey, kejap. Kita adjust sikit Okey. Okay, so akak start je dulu. Okay, akak start dulu untuk tajuk index. Okay, untuk index, akak dah tuliskan sikit apa yang penting untuk bab ni. Okay, yang first kali, sebelum apa-apa, sebelum kita nak masuk yang lebih tinggi lagi, first kali adik-adik perlu tahu adalah yang ini dulu. A kuasa N sama dengan A darab A. A nilai yang sama juga, A darab dengan A. Didarab sebanyak N kali, iaitu berapa kali yang kita nak. Contohlah, kita ada kat sini A kuasa N, maksudnya kita darab sebanyak N kali. Okey, Kak, saya tak faham lah Kak kalau kata pasal N, A ni. Cuba Kak bagi nombor. Okey, akak tukarkan. Contoh, akak ada A juga, akak ambil. Kuasa 7 contoh akak ambil. Kuasa 7. Apa maksud dia? Maksudnya dekat sini, huruf yang sama didarabkan sebanyak N kali. So, N kita sekarang adalah 7. Jadi, didarabkan sebanyak 7 kali. So, jawapan kita akan jadi A darab A baru 2, 3, 4, 5, 6, 7. Besar sangat akak tulis. Okey. So, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita darab sebanyak 7 kali. Okey. Itu yang dimasukkan dengan A kuasa N. A kuasa N. Okay, ini yang paling basic sekali untuk tajuk index ni. Okay, next. Kita tengok yang kedua pula. Kita ada dekat sini. A kuasa M darab A kuasa N. Okay. Ni akak tuliskan dekat whiteboard dulu. A kuasa M darab A kuasa N. Okay, bila nampak macam ni, adik-adik perlu ingat adalah darab tukar jadi tambah. Base kita tetap sama. So, kat bawah ada A kat situ. Dan dekat atas ni kita akan jadi M tambah N. Dia jadi macam tu. Bila darab, dia mesti bertukar menjadi tambah. Okay, sekali lagi akak ingatkan. Darab tukar jadi tambah. Base kita tetap sama. Okay. Next. Contoh kita bagi soalan terus. Okay. A kuasa M darab A kuasa N kan? Okay, apa akak nak bagi Contohlah. Contoh akak bagi 4 kuasa 2 darab dengan 4 kuasa 3. Contoh. Okay, sekarang kita tengok dekat sini. A sama dengan A. Maksudnya nilai di bawah ni kena sama. Kita cek. Sama tak sama? Nilai kita sama, iaitu nombor 4. Jadi kita buat apa? 4. Tulis dulu siap-siap dekat bawah ni 4. Okay, then kita nampak kat sini 2 darab akan jadi tambah 2 tambah 3. So, kita akan dapat 4 kuasa 5. Boleh? Itu je. 2 kalau darab akan jadi tambah. So, akan dapat 4 kuasa 5. Dan bolehlah tekan kalkulator kira berapa jawapan dia. Ni akak tunjuk cara je, okey? So, itu kalau darab. Okey, macam mana pula kalau kita ada bahagi? Okey, bahagi. Kalau bahagi, kalau darab dia jadi tambah. Kalau bahagi kita jadi tolak. Kak, saya tak ingat lah Kak. Macam mana nak buat tambah ke, macam nak buat darab ke tolak. Aduh, peningnya ya Allah. Okey, senang je. Okey, contoh kita tengok tadi darab. Bila kita pusingkan sikit darab ni, kita nampak tak bentuk tambah? Just pusingkan dia je. Kita akan nampak bentuk tambah kan? Okey, sama juga dengan bahagi. Akak, saya keliru lah Kak. Bahagi jadi apa? Bahagi jadi apa ni? Okey, senang je. Kita buat apa? Just padam je. Pap. Nampak bentuk apa? Bentuk tolak. Maksudnya kalau darab kita tambah. Kalau bahagi, dia jadi tolak. Okey? So, kita tengok yang ni pula. Dia jadi bahagi. Okey, macam mana kita nak tolakkan dia Kak? Okey, yang tolaknya cuma pada bahagian atas ni je. So, contoh AM bahagi dengan N akan jadi AM. Tolak N. Okey, kita bagi contoh soalan. Contoh, akak nak 2 kuasa 5 bahagi 2 kuasa 3. Contoh. Okey, kalau macam tak perasan, ini macam bentuk bahagi tak perasan lah Kak. Macam mana ni? Okey, tak apa. Kita boleh tukar juga bentuk. 2 kuasa 5 per 2 kuasa 3. Sama kan? Bahagi juga kan? Tapi kita nampakkan bentuk sebab senang nak ingat. Okey, so kita nampak apa kat sini? Bawah ni kita tulis dulu siap-siap. Okey, sama dengan 2. Okey, dah siap tulis 2.
kita nak selesaikan yang ni pula. Kita buat macam mana? Nampak dekat atas, letak dulu. Siapa yang dekat atas dia diutamakan. Okay, then 5. Okay, nampak tak tanda per kita ni macam bentuk apa? Bentuk tolak. So, bawa keluar je ke sini. Tolak dengan 3. So, kita akan dapat 2 kuasa 2. Okay, 2 kuasa 2. Okay, ini yang paling senang lah. Senang cakap. Okay, ini awak kena settle, awak kena faham yang ni dulu. Baru kita boleh proceed dengan yang seterusnya. Okay, kejap. Bergerak pula ibu akak ni. Okay. So, akan nak sambung yang seterusnya pula. Kita dah settlekan darab. Dah settlekan bahagi. Okay, kita nak sambung pula dengan kurungan. Okay, bila kurungan itu maksudnya darab. Jadi, pen merah pula kita pakai. Okay, A, M kuasa N. Okay, nampak kurungan maksudnya darab. Okay, jadi kita just darabkan je. Darab kat bahagian atas ni. So, kita akan dapat apa? A, M darab N. Tulis darab terus, kita akan jadi A, M, N. Kalau kita tak ada nampak tanda dekat sini, kita faham lah kat situ sebenarnya operasi darab. Okey. So, kita akan dapat A, M, N. Okey. Contoh kita bagi soalan. A kuasa 3 dalam kurungan 2. Okey, maksudnya apa dekat sini? Sama dengan A kuasa 3 darab 2. 3 darab 2. So, kita akan dapat A kuasa 6. Okey, jadi ingat bila kurungan maksudnya darab. Okey. Darab yang ni akan jadi tambah, bahagi jadi tolak, yang kurungan maksudnya darab. Okey, next kita nak proceed dengan yang bawah sekali pula. Kita ada A punca kuasa N. Okey. Punca kuasa ni memang adik-adik akak dah selalu nampak. Tapi yang adik-adik selalu nampak adalah untuk punca kuasa 2, untuk punca kuasa 2, punca kuasa 3 yang senang-senang kan. Okey, contoh kita tengok. Benda yang adik-adik selalu nampak dulu. Okey, set N. Okey, gini. Okey, kita buat yang biasa-biasa nampak. Okey, contoh kita selalu nampak adalah, kita pilih satu lah contoh. 3 punca kuasa. Okey, ini maksudnya punca kuasa berapa kat sini? Punca kuasa 2. Okey, contohlah kalau adik nak tukarkan kepada nombor indeks punya. Bentuk indeks. Macam mana nak tukar pada bentuk indeks? Okey, senang je adik-adik. Senang saja. Okey, macam mana adik buat? Sama dengan, okey, kalau atas tadi kita dapat A 1 per N. Betul? Okey, so akak tulis dulu siap-siap kat sini. A 1 per N. Okey, macam mana adik-adik nak dapat? Senang. Tengok dekat bawah ni, tak ada nombor kan? Kalau tak ada nombor, maksudnya kat sini kuasa 1. Ingat, kalau dia tak ada tulis nombor apa kat sini, maksudnya dia kuasa 1. Okey, kuasa 1. Jadi, kita nampak apa kat sini? 1. Tulis 1. Akak pun. 3 dulu. Apa-apa base kita dulu tulis. 3. Okey, lepas kita nampak 1. Tulis 1. Okey, nampak tak bentuk ni? Bentuk punca kuasa ni macam bentuk bahagi. Contohlah, adik-adik belajar waktu darjah 6 dulu kan. Okey, sekarang akan nak tanya 6 bahagi 2 dapat berapa? Okey, kita tulis bentuk macam mana? 6 bahagi 2. Nampak tak? Bentuknya sama. Macam bentuk bahagi. So, kita letak bahagi kat sini. Per kat sini. Bahagi. Okey, 1 bahagi dengan berapa? Dekat luar ada berapa? Kita tengok keluar sana. Kita tengok 1 bahagi dengan dekat luar ada 2. 1 per 2. Itu cara nak tukar. Kak, akak bagi senang sangat. 1 per 2 kak. Tak best lah kak. Cuba akak bagi yang susah-susah sikit. Okey, akak bagi yang susah. Tak ada masalah. Don't worry. Susah. Okey. Contoh. Macam mana nak tukarkan? 3 kuasa 3. Punca kuasanya 5. Macam mana? Okey, sama juga. Sama juga macam tadi. Adik-adik kena buat apa dulu? Tulis dulu nombor dekat bawah. Nombor kat bawah adalah nombor 3. So, tulis 3 siap-siap. Then, kita naik ke atas. Naik ke atas, kita nampak nombor berapa dulu kat sini? Kita nampak nombor 3. So, tulis nombor 3 dekat sini. Nampak bentuk ni maksudnya bahagi. So, bahagi dengan, dekat luar ni nombor 5. So, bahagi dengan 5. Okey? So, kita akan dapat 3 per 5. Boleh?
Senang kan? Okey, tak ada masalah lagi nak keliru. Ingat je bentuk dia. Kita buat yang bawah ni dulu. Lepas tu baru kita naik ke atas dan kita keluar. Kita buat macam bentuk lawan arah jam gitu. So, 2 per 3. 3 per 5. Okey. Ada lagi akan nak tambah. Belum siap lagi ni. Sekejap lagi baru akan nak jawab soalan. So, akan nak tambah-tambah dulu apa yang perlu lagi adik-adik tahu. Okey, selain tu, apa yang adik perlu tahu adalah apa-apa nombor pun kalau dikuasakan dengan sifar akan dapat 1. Kuasa sifar sama dengan 1. Okey, tak kisah nombor apa pun adik-adik ada. Okey, kejap Okey, contoh. Kita ambil dekat sini. 200 kuasa sifar tetap akan dapat 1. Lantaklah dia 1,000,000 pun kalau dikuasakan dengan sifar 1,000,000 kejap. Sebanyak sangat nak tulis ni. Okay, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,000,000 pun kuasa dengan sifar tetap akan dapat 1. Tak percaya? Kita tekan kalkulator. Okay, tengok. 200 kuasa sifar. Tengok, kita tetap akan dapat 1. Lantaklah kita tukar 200 ni jadi 1,000,000 tadi. 1, 3, 4, 5, 6. Okay, 1,000,000. Akan tekan sama dengan. So, tetap akan dapat 1 juga nilai dia. So, apa-apa nombor pun kalau dikuasakan dengan sifar, tetap akan dapat 1. Okay. Next, apa lagi akan nak sharekan lagi dengan adik-adik. Kalau tadi, kita buat dekat sini, bawahnya sama. Contoh, A kuasa M darab A kuasa N. Sama dengan A kuasa MN. Macam mana pula kalau bawah dia yang berbeza? Okay, kalau bawah dia berbeza, kita akan jadi A darab dengan, contohlah, A darab M lah kami. A darab M darab dengan B darab M. Contoh. Ni bawah yang berbeza, atas yang sama. Okay, bawah berbeza, atas sama. So, kita akan dapat apa? Sama dengan kita buat rumah baru untuk dia. Buat rumah baru untuk yang bawah. Jadi, A darab dengan B. Okay, yang atas ni kita buat apa? Nampak dah sama kan? Dah sama, kita tulis je dekat atas. So, A, B kuasa M. Okay? So, ini je dulu yang akan nak kongsikan dengan adik hukum-hukum indeks. So, kita nak start jawab soalan pula. Okay. Kita belajar-belajar juga. So, kena tahu juga kalau dalam soalan bentuknya jadi macam mana. Okay, contoh. Akak pilih satu soalan dulu. Okay, kita ambil yang senang-senang dulu. Okay, contoh akak ada satu soalan ni. Okay. Nyatakan 9 kuasa 9 sebagai darab berulang suatu nombor. Okay, darab berulang suatu nombor. Okay, ini kita ulang balik apa yang kita belajar awal-awal. Okay, kita ulang balik apa yang kita belajar waktu awal-awal tadi. Iaitu A kuasa N sama dengan A didarab berapa kali. Okay, jadi yang ini akan jadi, dia minta 9 kuasa 9. So, kalau kita tukarkan dekat sini, 9 kuasa 9 sama dengan 9 didarabkan berapa kali? 9 kali. So, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, didarabkan sebanyak 9 kali. Itu je. Dah dapat dah 1 markah dekat situ. Dah dapat 1 markah. Okay, next. Kita nak tengok soalan yang kedua pula. Akan nak pilih soalan yang mana ya? Okay. Akan nak ambil soalan yang ni pula. Okay, kat situ katanya diberi 8 darab 8 kuasa N tambah 1 tolak 8 kuasa, tolak ke bagi tu? 8 darab 8 kuasa N tambah 1 sama dengan 8 kuasa N darab 8 kuasa 3. Dan dia suruh cari nilai N. Okay, macam mana nak jawab? First, salin soalan dulu. Okay, sebab aku tak ada soalan. Jadi, biar bagi akak masa untuk salin soalan sekejap. So, 8 darab 8 kuasa N tambah 1 sama dengan 8 kuasa 6 darab 8 kuasa 3. Okay, tu soalan yang kita ada. Berapa markah soalan ni? 3 markah. 3 markah. Okay, so sekarang kita nak tengok macam mana nak jawab. Okay, yang mana yang kita boleh guna? Nampak kat sini kita ada darab
So, kita boleh guna yang darab ni. Nombor ni dah sama, iaitu nombor 8. So, kita ada A sama kan? So, kita akan guna hukum indeks yang ini. Jadi, darab akan jadi tambah. So, kita just tambahkan je dia. Jadi, macam mana? So, kita nampak kat sini ada 8. Okay, akak kata tadi, kalau dekat atas tak ada nilai apa-apa, kat atas tu nilainya berapa? Nilainya 1. So, 1 darab akan jadi tambah. Nak senang ini letak dalam kurungan. 6 tambah 1. Sebab ada kemungkinan tiba-tiba dekat sini N tolak 1. Dah jenuh nak jawab kan? So, kita buat N tambah 1. Tapi tetap juga letak kurungan je dulu. Nak selamat je untuk ni. Untuk elakkan kecuaian. Okay, next. Kat bawah ni juga sama juga. 8 dekat atas akan jadi 6 darab jadi tambah 6 tambah 3. So, kita akan dapat 8, 1 tambah 1 akan dapat 2 tambah N sama dengan 8 kuasa 9. Okay, 8 kuasa 9. Okay, nak sambung macam mana? Okay, nampak dekat sini. 8 dah sama, 8 dah sama. Kita buat comparison. Okay, bila bawah dah sama, maksudnya atas ni pun mesti nilainya sama. So, kita akan dapat 2 tambah N sama dengan 9. So, nak cari nilai N macam mana? Bawa ke sebelah. Okay, ini dah masuk konsep algebra balik. So, nanti kita akan kongsi, Kak Azwa akan kongsikan juga untuk adik-adik untuk tajuk algebra. So, yang ini akak just ajar biasa je dulu. Nak tahu lebih mendalam dengan Kak Azwa je esok. Okay, so N sama dengan 9 tolak 2 akan dapat 7. Dah dan siap. 3 markah dekat dalam tangan. Ini je cara. Senang je kan? Okay, next. Boleh hadam-hadam dulu. Tengok-tengok dulu. Okay. Okay. So, ada soalan tak? So far. Ari Sudan, good job. Memang I am genius, betul lah. Awak genius lah tu. Good job. Okay. So, kita nak sambung balik. Nak sambung pula soalan yang seterusnya. Okay. Soalan seterusnya akan nak ambil soalan yang mana ya? Okay. Akan ambil soalan ni. Okay. Soalan yang ni, kita ada dekat sini. 8 C kuasa 3 darab 6C darab C kuasa 8 darab 2C kuasa 2. Okay, so kita ada soalan tu. Macam mana nak jawab soalan yang ni? Okay, sekejap. Bagi akak padam sekejap. Okay. Akak rasa beta akak tulis terus kot. Cepat sikit kan? Okay, so 8C kuasa 3 darab 6C darab C kuasa 8 darab 2C kuasa 2. Soalan ni kita ada dapat 3 markah. Okay, macam mana kita nak jawab soalan yang ni? Okay, ini akan nak bagi tips dekat adik-adik. Bila nampak macam ni, nombor bawa satu kurungan, huruf bawa satu kurungan. Ini nak senang punya cara. Okay, sekarang kita tengok dekat sini. Okay, akan nak biasakan dulu. Kalau dah power, tak perlu pun buat macam ni. Okay, akan nak biasakan dulu. Okay, nampak depan ada nombor. Ada nombor. Ni tak ada nombor. Tak ada nombor, maksudnya kat depan ni adalah 1 C. Okay, yang ni ada 2C. Okay, sekarang dah siap nombor dah. Okay, sekarang nombor kita bawa dalam satu kurungan. Buat satu rumah baru untuk dia. So, kita letak dulu 8. Cari nombor lagi. Darab dengan 6. Okay, darab dengan 1. Darab dengan 2. So, kita akan darab dengan 2. Okay, then kita baru buka lagi 1 pula kat belakang. Pula. Okay, huruf kita adalah C je dekat sini. Okay, ini untuk awal-awal dulu. Akak nak ajar je dulu. So, akak buat darab jugalah dekat sini. So, C kuasa 3 darab C darab C kuasa 8 darab C kuasa 2. Walaupun adik dah tahu, agak adik anggaplah adik belum tahu lagi. Macam kita belajar. Macam tu. So, anggap je lah awak baru nak belajar. Buat dia step yang macam ni dulu. Ini untuk awak fahamkan betul-betul konsep dia macam mana je. Okay, next. Dah siap kita buat apa? Dalam kurungan ni kita boleh darabkan terus. So, 8 darab 6 darab 1 darab 2. So, kita akan dapat 96. 96. Kita tengok dekat sini kita ada C. Darab kita akan guna
hukum yang mana satu? Darab jadi tambah. Darab jadi tambah. So, kita tukarkan jadi tambah. So, 3 darab jadi tambah. Sini adalah 1, 1. Darab jadi tambah. 8 tambah dengan 2. So, kita just kira je ni ada berapa. So, 3 tambah 1 tambah 8 tambah 2. Okay, kita akan dapat 14. So, kita akan dapat jawapan 96 C 14. Dah siap. 3 markah. Senang kan? 3 markah senang-senang dia dapat. Kalau adik-adik faham konsep dia. So, pastikan adik-adik faham. So, apa yang adik-adik belajar sekarang, tolong ingat betul-betul. So, kita boleh bawa ke next stage dan kita boleh proceed untuk belajar lah. Okay. So, soalan yang seterusnya. Okay, kalau agak-agak terlepas nak salin ke, jangan risau, nanti kita akan post juga video. So, boleh tengok balik untuk salin. Okay, next. Akan nak sambung pula soalan. Okay, kalau tadi hurufnya sama, hurufnya akan nak pilih X kuasa 3 darab 7Y darab 5X kuasa 7 darab 2Y kuasa 2. So, kita akan dapat berapa yang ini? Yang ini pun 3 markah juga. Oh, senang-senang. Okay. So, yang ini nak jawab macam mana? Okay. Kita buatkan family. Kita nampakkan dulu kat sini. Ada berapa family kita kat sini? Kejap. Mana akak punya marker ni? Okay. So, kita nampakkan berapa family ada dekat sini. First, kita tengok kat sini kita ada family X. Keluarga X. Yang next, kita nampak keluarga Y. Dah nampak keluarga Y. Okay, ni X sama. Ni X sama. Lepas tu kita nampak kat depannya adalah keluarga nombor. So, maksudnya kat sini ada 3 bracket kita nak buat. Ini untuk awal-awal Ada 3 bracket kita nak buat. Okay, buat bracket yang pertama dulu. So, bracket yang pertama kita nampak dekat sini. Buat nombor dulu. Nak senang buat nombor dulu. So, depannya adalah 1. Okay dah, itu je. So, kita jadi 7. Ataupun buat 1 dululah. 1 darab 7 darab 5 darab 2. Dan kita buat kurungan baru. Kurungan maksudnya darab kan. So, kita buat kurungan baru untuk X pula. Kita nampak kat sini X kuasa 3 darab X kuasa 7. Okay, dah siap betul? Okay, ni dah siap. Ni dah siap. Ni dah. Ni dah. Okay, apa je yang belum? Yang belum adalah untuk Y. Okay, buat satu lagi. Rumah untuk Y pula. Okay, Y darab dengan Y kuasa 2. Okay, dah siap yang ni baru kita selesaikan. Kalau kata adik-adik dah pro, tak ada masalah lah. Boleh skip lah step ni. Kita boleh buat proses yang seterusnya je. Okay, so kita nampak kat sini kita ada 7 darab 5 darab 2. So, 7 darab 5 darab 2. So, akan dapat 70. 70. Dan kita nampak kat sini huruf X. X, kita nak kena guna hukum indeks yang mana bila nampak darab akan jadi tambah. So, tukar jadi tambah X kuasa 3 tambah 7. Dan kita nampak dekat sini Y kuasanya adalah 1. Kalau tak ada tulis kat atas mesti kuasa 1. So, Y kuasa 1 darab jadi tambah juga. Tambah dengan 2. Dan kita akan dapat 70 X kuasa 10 Y kuasa 3. 3 markah. Siap. Itu je. Okey. So, akan nak sambung lagi yang seterusnya pula lagi. Okey. Tengok dah makin ramai dah tu. Okey, so kita nak sambung lagi yang seterusnya. Akan nak ambil, okey, daripada tadi kita nampak satu-satu je kan. Okay, kita nak buat yang bahagi pula. Darab sudah, kita buat bahagi pula. Okey, kejapnya. So, untuk bahagi, soalan akak, 8M kuasa 18, N kuasa 16, bahagi 20, M kuasa 2, N kuasa 4. Soalan ni pun 3 markah juga. Okay.
So, untuk soalan yang macam ni, adik-adik nak kena buat apa dulu? Okay, ingat balik. Bila kita nampak dekat sini ada banyak-banyak macam ni, cari dulu ada berapa keluarga dekat sini. So, kita tengok dulu keluarga ada berapa. Okay, ada 1 keluarga nombor. Lepas tu kita ada 2 keluarga M. Satu lagi keluarga N. Kita ada 3 je keluarga. So, kita boleh buat siapkan, pecahkan awal-awal. Ataupun, kalau nampak bahagi macam gini, Kak, saya keliru. Okay, keliru tak apa. Kita terus tukar dalam bentuk per dulu. 8M kuasa 18. N kuasa 16. Per dengan 20M kuasa 2. N kuasa 4. Okay, lepas tu kita nak buat apa? Nombor ni kita asingkan. Sama dengan 8 per 20. Macam tu. Okay, next kita sambung pula. Lepas nampak 8 dengan nombor 20, kita nampak huruf M. Kita sambung dengan M pula. Okay, ni akak lajukan sikit. So, M jadi 18. Okay, nampak per ataupun bahagi akan jadi tanda apa? Bentuk tolak. So, bila kita tutup dekat sini, kita nampak tolak yang panjang. So, kita tulis tolak terus. 18 tolak 2. Tolak 2. Okay, next kita nampak kat sini huruf N pula. N sama dengan 16 tolak 4. Tolak 4. So, kita akan dapat 8 dengan 20. Sifir berapa yang sama? Sifir dah hafal belum? Okay, sifir berapa yang sama? Sifir 4. So, kita akan dapat dekat sini. Dapat 2. Sini akan dapat 5. Jadi, 2 per 5. M kuasa 16. N kuasa 12. So, ini je. Dah siap 3 markah. Dia lebih kat sini kepada konsep je. Macam mana kita nak turunkan yang bahagi tadi. Okay, ini soalan-soalan senang je. Okay. Next. Akan nak sambung lagi untuk next question. Okay, boleh tengok dulu. Hadam-hadamkan dulu soalan ni. Okay, akan nak pilih pula soalan yang ada kurungan dan bahagi. Okay. Kita sambung next question. Ada kurungan dan bahagi. So, akan ambil soalan yang inilah. Okay, kita ada dekat sini 5S kuasa 3 T kuasa 5 bahagi 5S kuasa 4 T. 3 markah juga. Okay, boleh tengok dulu macam mana nak jawab soalan ni? Hari Sudan, kemain. Laju jawab Okay, next kita sambung lagi dekat sini pula. Okay, bila nampak dekat sini, nampak bentuk kat sini adalah dalam kurungan. Bahagi dekat situ. So, dia akan jadi macam gini. Bila kurungan, kena tukar jadi darab. So, kita tukarkan dia jadi darab. Okay, nak senang, kita tukar satu-satu. Satu-satu kita selesaikan Okay, contoh kat sini kita nampak 5 dengan kuasa 5 dulu. Okay, pecahkan dia. 5 kuasa 5. Lepas tu kita nampak S kuasa 3 darab 5. Dan kita nampak T kuasa 5. Bahagi ni kita tukar form terus. Buat bahagi macam tu. So, bahagi dengan 5 S kuasa 4 T. Okay, bila nampak nombor kat bawah ni, tak ada kuasa apa kat atas tu. Maksudnya kuasa kat atas ni ada kuasa 1. So, kuasa 1. Dan kita selesaikan. Nombor letak dengan nombor, huruf letak dengan huruf. Okay, so kita nampak nombor 5 dulu. Okay, 5 dah sama kan? 5 kan? So, kita buat siap-siap. 5, nampak dekat atas ni adalah 5. Bahagi akan jadi, tutupkan. Nampak bentuk? Tolak. Bahagi akan jadi tolak dengan 1. Dan kita sambung S pula. Okay, 5 darab 3 dapat 15. So, S kuasa 15. Bahagi jadi tolak 4. T kuasa 5 bahagi jadi tolak dengan 1. Okey. So, kita akan dapat 5 kuasa 4. S kuasa 15 tolak 4 dapat 11. T 5 tolak 1 akan dapat 4. So, 5 kuasa 4 ni kita boleh tukarkan kepada nombor terus. 5 kuasa 4 akan dapat 625. So, sama dengan 625. S kuasa 11. T kuasa 4. 3 markah. Siap. Okey. Tengok dulu.
Okey. So, lagi. Soalan apa lagi kita nak buat? Akak dia nampak. Bagi soalan susah sikit. Nur Azwa bagi soalan susah sikit, Kak. Okey. Nak soalan susah, kita bagi senang tak nak? Okey, tak apa. Okay, kita buat soalan susah sikit. Okey, tak apa. Okay, so soalannya 27 2 kuasa 3 per 3 kuasa negatif 2 darab 243 2 kuasa 5. Soalan untuk 3 markah juga. Okay, saya nak jawab soalan ni. Boleh tengok-tengok dulu, hadam-hadamkan dulu. Okay, fikir macam nak jawab. Okay, cepat. Asyik akak dia membibil daripada tadi ni. Okay, kalau dapat soalan yang macam ni, kita nak kena buat macam mana? Okay, so awak kena cari dulu base apa yang sama untuk tiga-tiga ni. Base apa yang sama. Okay, kita nampak dekat sini, base yang paling kecil kat sini adalah 3. So, usahakan yang lain. Boleh tak dapat yang base ni kuasa 3 juga? Okay, sekarang kita check. Kalau 27, kita boleh dapat 3 kuasa 3. So, kita dapat 3 kuasa 3. Okay, darab dengan 2 per 3. Bahagi dengan 3 kuasa negatif 2 darab 243. Ada tak? 3 kuasa berapa? Okay, kita check. 3 kuasa 4, 81. Tak boleh. So, 3 kuasa 5. 3 kuasa 5 dapat 243. So, ni kena check satu-satu 3 kuasa 5 dapat 243. So, kat luar ni adalah 2 per 5. Okay, kalau kita nampak dekat sini, nombor ni dah boleh potong. Nombor dah boleh potong. So, kalau dah boleh potong, kita just darabkan je. So, 3 darab 2 per 3 akan dapat 2. So, negatif 2 dah. Okay, 5 darab dengan 2 per 5 akan dapat 2. So, kita just tukarkan je dia. Okay, untuk nampak kat tulis dulu. So, akan jadi 3 kuasa 2 bahagi dengan 3 negatif 2 darab dengan 3 kuasa dengan 2. Okay, so macam mana kita nak jawab soalan ni? Okay, akak buat kat bawah ni. Sama dengan 3. Okay, nampak kat sini kuasa 2. So, tulis kuasa 2. Bahagi akan jadi tolak. Tolak. Okay, nampak negatif 2. Tulis sebiji negatif 2. Jangan tukar tanda dia. Okay, next. Untuk yang sebelah ni pula, bahagi akan jadi tolak kuasanya 2. So, kita akan nampak kat sini, 2 tambah 2 tolak 2. Kita akan dapat 3 kuasa 2 sama dengan 9. Okey. Tu je. So, yang ini, bila awak dapat je soalan yang macam ni, cari base dia yang samanya berapa. Sebab kita kena samakan base. Okey. Boleh tengok dulu soalan. Okay, next question. Apa lagi aku nak bagi? Okay, aku nak bagi soalan yang ada per pula. Huruf dan per. Okay, Kak padam Okay. Untuk soalan seterusnya, M1 per 2, N1 per 4, kuasa 2 darab M kuasa 5, N1 per 3. Okay, untuk soalan ni, macam mana kita nak jawab? Okay, sama juga cara nak jawab dia. Tetap juga bila kita nampak dekat situ 3 kuasa 2. Okay, good job Ari Sudan. Betul, 3 kuasa 2. Okay, next kita sambung dengan soalan next pula. So, kita nampak dekat sini M1 per 2. Nampak kurungan jadi darab. So, darabkan satu-satu. So, kita buat M1 per 2. Buat kurungan special untuk dia. Darab dengan 2. And then nampak N1 per 4. Darab juga dengan 2. Darab M kuasa 5, N kuasa 1 per 3.
Okay, next kita buat apa? Nampak nombor dah sama. So, boleh potong. Okay, 4 jadi 2. 2 jadi 1. So, kita nampak sini ada 1/2. Okay, jadi M akan dapat M kuasa 1. Tak perlu tulis pun tak apa. N kita nampak 1/2. Okay, 1/2 darab dengan M kuasa 5. N kuasa 1/3. Okay, next kita tengok dekat situ. M dengan M dan N dengan N. M dengan M dan N dengan N. So, kita akan dapat apa? M 1 tambah 5. Tak nak. Akak tulis satu-satu dulu lah. So, M darab M kuasa 5. Dudukkan sebelah-sebelah. And then, kita ada N 1/2 darab N 1/3. So, kita akan jadi M 1 tambah 5 akan dapat 6. So, N. N ni yang dapat berapa? So, kalau awak dah masuk sekolah mendengar ni, boleh tekan kalkulator je lah. 1/2 tambah dengan 1/3. So, kita akan dapat 5/6. Ataupun akak tulis kat sini jalan kira dia. M 1 tambah 5. N 1/2 tambah 1/3. So, kita akan dapat M kuasa 6 darab dengan N 5/6. Okey. So, okay, ada lagi? Okay, so sampai sini je dulu. Kita tengok soalan. Okay, adik-adik boleh try juga jawab soalan-soalan untuk indeks. Okay, lagi soalan apa nak bagi? Soalan terakhir untuk hari ni. Akak nak bagi per jugalah. Macam seronok pula buat per ni. Okay. Soalan terakhir untuk hari ini. Okay, akak nak bagi soalannya 5 3/2 darab 15 3/2 bahagi 3 1/2. Okay. Soalan yang macam ni macam mana? Okay, sekarang untuk soalan yang macam ni, yang adik-adik kena tengok base kita kat sini ada apa. Kita nampak kat sini kita ada base 5 dengan 3. Means that nombor yang ini kena tukarkan kepada base 5 ataupun 3 atau dua-dua pun boleh. Okay, so kita tengok 15 kita boleh tukar kepada apa? Kita boleh tukar kepada 5 darab 3. So, kita tukarkan dia. Jadi, macam mana? Okay, so 5 3/2 darab. Okay, 5/3 ni. Kita terus je buat macam itu. Dan kuasa 3/2 bahagi 3 1/2. Okay, next kenapa kita buat macam mana? Ini kembangkan dulu. So, kita nampak 5 3/2 darab 5. Okay, dia seorang satu ambil bukannya seorang je ambil. Bukan. Setiap seorang kena dapat 1. Kita kena adil sikit. Okay, so 5 3/2 darab 3 3/2 bahagi 3 1/2. Okay, then kita boleh terus jawab. Okay, so kita akan jadi 5 3/2 darab. Kalau darab akan jadi tambah 3/2 tambah 3/2 darab dengan 3 3/2. Okay, nampak bahagi jadi tolak. So, tolak 1/2. So, berapa jawapan kita akan dapat ni? So, kita akan dapat 3/2 tambah 3/2. So, kita akan nampak 3. So, 5 kuasa 3 darab dengan 3/2 tolak dengan 1/2. 3/2 tolak 1/2 akan dapat 1. So, 5 darab dengan 3 kuasa 1. So, 5 kuasa 3 darab dengan 3 akan dapat berapa? Tekan je kalkulator. 5 kuasa 3 darab dengan 3. So, akhir sekali kita akan dapat 375. Okey? So, ini je untuk tajuk indeks.
Jangan nak pening-pening kepala sangat. Basic dia tetap juga pada yang ini tadi. Di mana adik-adik memang kena tahu macam mana nak guna. And then bila nampak soalan yang macam ni, special case macam ni, pastikan cari base yang sama untuk dia dan tukarkan nombor ni. Ini yang selalu adik-adik terlepas. Dia macam bila nampak macam, kak, saya tak nampak mana base dia yang sama. Apa base yang sama? Okay, kita kena cuba untuk samakan juga. So cara nak samakan macam mana? Kita boleh pecahkan jadi darab. So kita akan nampak 5 dengan 3. So kita boleh buat 15 jadi 5 darab 3. So kita ada di base 5 dan kita ada base 3. Dan kebiasaan soalan mesti akan ada, kalau dia bagi soalan yang macam ni, mesti akan ada base yang sama. So adik-adik dah senang dah. Cuma adik kena tahu macam mana nak dapatkan nilai yang ni je. Okay. So untuk hari ni akan habiskan dekat sini je dulu. So kita jumpa di live yang seterusnya. Okay, semoga apa yang akak sharekan hari ni bermanfaat. Kalau ada soalan nak tanya, boleh tanya pada akak, boleh tanya dalam grup WhatsApp, dalam grup Facebook boleh. Ataupun adik-adik boleh tanya juga dekat dalam grup Telegram Mathscash JDT. So bagi adik-adik yang belum lagi like dekat belum lagi join pada grup Telegram Mathscash JDT, boleh join dekat grup kami. Waktu nak cari kita tak jumpa kan? Okay. Okay, so ini channel Telegram. Boleh join channel Telegram. So kalau macam adik-adik ada soalan ke nak tanya, boleh tanya. Dan insyaAllah tim-tim akak akan bantu adik-adik untuk jawab soalan yang adik tanya. Okay? Okay, so sampai sini je dulu live kita. Kalau ada apa-apa question, ada soalan, tim-tim akak boleh bantu. So kita jumpa di live yang seterusnya. Okay, bye. Assalamualaikum.